Nak berkongsi tips sedikit untuk anda. Kita kalau nak pergi bercuti, nak bawa anak-anak tu memang dah istilahnya mencabar. Tapi apatah lagi kalau membawa anak istimewa, lebih mencabar lagi sebenarnya. Jadi untuk kita berkongsi tentang tip travel bersama anak istimewa, kita bersama dengan seorang ibu yang ada anaknya, seorang anak autistik, di mana kita akan kongsi pengalaman lah bagaimana membawa anak istimewa ni pergi travel dan sebagainya bersama dengan Puan Nur Hafizah Saad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Pada hari ini kita nak kongsi selalu cerita pasal lain. Hari ini cerita pasal rupanya ramai mungkin tak tahu mana puan sendiri mempunyai anak autisma yang berumur sekarang ni umur 7 tahun ya. 7 tahun baru 1 hari balik pada umrah. Alhamdulillah. Okey. Duduk jet lag lagi kat rumah tu. Masih lagi. Okey, ini yang tip yang kita nak kongsi ni lebih lanjut. Jadi kalau kita boleh bawakan kepada para penonton kita, pertama sekali pengalaman pertama sekali tahu anak itu adanya autisma. Macam mana? Okey, saya tahu dia mula-mula pada umur dia 3 tahun lebih bila mak saya start detect kan dia behavior lain, speech delay semua. So bawa pergi jumpa doktor, kita kena first kali kena bawa dan diagnose dulu pasal anak kita. Kalau siapa-siapa parents yang ada anak speech delay, lambat berjalan 2 benda dan simptom dan dia suka benda bulat. So bawa pergi dan bila dapat dan kami mesti macam tu mood denial. Semua parents akan mood denial bila sebut autism je kan orang macam tak mau pasal orang tengok dia ekstrim lah, pukul lah semua kan. Jadi kita jadi takut. So saya pergi lagi satu pakar doktor yang orang kata the best in Malaysia, memang dia yes. Dan soalan saya masa tu ialah can it be cure ke tak? Satu. Yang kedua, saya terus cakap, Raya ni mild autism kan? Banyak parents suka kata untuk anak saya autism tapi very mild. Jangan sebut mild. Dia macam ni, doktor tu jawab macam ni je. Mild atau tak is based on macam mana kita treat anak tu daripada awal. Kalau kita tak treat daripada awal, mild pun boleh jadi ekstrim. Kalau kita treat daripada awal, yang mana yang ekstrim pun dia akan improve diri dia. So, very important to get therapy. Okay, so bila tu kita hantar sekolah pada umur 3 tahun lebih, mula-mula sekolah biasa, lepas tu kita pindah ke sekolah yang spesifik untuk budak ni. Tetapi lepas tu kita pindah kepada EAP. Very good. Memang paling bagus. Early Autism Program. Okay, tapi kalau kita tengok tu nampak Ryan pergi umrah. Okay, bila Ryan ke umrah, ramai parents yang selalu kata budak-budak autism ni takut orang ramai. Kadang tu nampak orang takut orang ramai, tak boleh bising. Ryan ni dia pergi umrah tu, dia pergi Singapura semua merata. Macam mana saya bawa tu? Okay. Betul. Paling penting, budak-budak macam ni dia can feel the vibration. Paling penting nampak dia swimming. Dia suka tu terapi dia. Okay. Paling penting adalah suami dengan isteri. Saya, Alhamdulillah, my husband very supportive. Dia kena dua-dua orang kena come. Kalau kita nak bawa anak-anak ni bukan kata autism. Yang tak autism pun dia meleceh. Betul tak? Betul. Atas nak kapal terbang Ryan tak pernah menjerit. Budak yang tak autism jerit. Bila nak take off, dia telinga dia berdesing. Kita pun berdesing kan. Always prepare ayat ke anak. Okey, seminggu sebelum tu EAP dah prepare dah storytelling. Okey, apa dia nak prepare semua. Kita kena beritahu kadang you go into this place, you go with mommy, and then bila travel kita bawa dengan orang yang dia comfortable. Okey, paling penting prepare emotionally kita nak prepare untuk diri kita sendiri. Kita nak kontrol anak kita. Kalau kita sendiri stres dengan panik, habis. Pasal dia pun boleh rasa. Dia pun boleh rasa kita punya vibration. Kalau kita pun stres dengan dia pun, awak anakku macam ni, nak pergi airport takut. Apa yang takutnya? Saya pergi airport baru ni, saya buat video, saya tunjuk. Tengok budak yang tak autism, jerit melari merata. Ryan relax ku. Tapi saya nak kena ucap juga ribuan terima kasih kalau you all nak bawa, especially kalau umrah. Macam saya pilih Harmony, Excellent Holiday. Pasal apa? 4 kali dah dengan mereka. Mereka know how to handle. Pasal kita, of course, bila kita ada anak macam ni, kita nak bawa dia pergi tempat yang macam kita orang Islam, kita nak pergi umrah. Betul tak? Nak pergi doa kat sana. Saya bawa pergi sana. Very important to get prepared. Seminggu sebelum tu, EAP dah beritahu ada, you are going to Saudi, semua. Dan bila EAP dah prepare, kita sendiri pun emotionally kena prepare, bagi dia tidur awal. Jangan bagi benda manis daripada pagi. Pasal apa? Bila kita bagi benda manis daripada pagi, dia akan jadi sugar rush. Budak mana pun melecah. Betul lah. Jadi tuan-tuan, tip ringkas juga dikongsikan bersama dengan para penonton yang ada anak dan juga anak autism. Jadi itu yang penting sebab kalau anak kita pun normal, kalau kita tak boleh nak kawal emosi kita tak boleh juga sebenarnya kan. Kita jadi stres dah. Kita dengar. Dan saya kesian sangat ramai budak-budak yang autism ni, mak bapak mereka tak bawa keluar kerana terlalu takut orang tengok. Saya nak kena ucap ribuan terima kasih baru ni saya selalu Harmony tahu dia kalau bawa Ryan ni dia akan bawa saya naik dengan Malaysia Airlines. Saya nak ucap ribuan terima kasih pada yang mana kru masa time tu. The moment saya naik je dia buat announcement, okay please bagi
bagi cooperation, dia kata kita ada satu budak autism dalam ni. Kita sebagai mak bagi tahu, sorry, naik jumpa kru terus beritahu. Okey, anak saya autism, dia akan bagi tahu. Arrangekan tempat duduk anak kita semua. So kita bagi tahu orang sebelah-sebelah kata anak saya autism nak, kalau apa-apa, kalau dia menjeritkan semua. Tapi so far Ryan tak menjerit. Tapi dia meleceh. Baru ni dia tak mau duduk diam, dia kita pun ahak lah dengan dia. Kita ahak dengan dia lah. Okey, jadi kawan dia time tu lah. Kalau dia nak loncat, kita loncat. Loncat sekali? Loncat. So, kita kena tahu, okey, budak-budak mana pun what trigger them. Macam Ryan, bila nak bagi dia relax tu, dia suruh kita main telinga dia. Okay. So, macam mana kita sebagai mak, kita tak tahu. And then tak fair kalau kita dengar apa yang orang bagi share pasal autism dalam social media ni untuk dipukul rata untuk semua. 10 budak autism will be 10 different spectrum. Okey. Okey. Kalau satu parents tu tak pernah expose anak dia, dia tak boleh speak on behalf of all autism. Sebenarnya. Okey. Sebenarnya ibu bapa boleh mainkan peranan kan? Kena main peranan. Dia macam ni, bila orang tanya saya, macam saya tanya doktor, can autism be cured? Jawapan doktor satu je, can. Dengan syarat parent can accept. Cara nak cure dia ialah kita kena hidup dalam dunia dia. Ni kita duk buat macam anak kita. Hey, hello, listen. Hello. Saya tak pernah buat Ryan macam tu. Baik, I contact dengan dia. Saya kata dengan dia, Ryan, you don't want to sleep. You cannot sleep. You jet lag lagi. I don't sleep. Okay. Don't sleep. Macam ni punya tintong saya pukul 4 pagi tadi. Pukul 5 dah nak bangun. Itu pengorbanan sebagai seorang ibu dan juga pastinya bapa kena mainkan peranan sangat penting walaupun penat macam mana pun kita kena masuk dunia depa. Datuk selalu my husband boleh say mami relax. And then okey, bila Ryan ni kebetulan dia keluar dari perut pak dia. Dia punya terapi perut pak dia. Dia akan bapak dia bila kerja dia pegang perut, dia nak cium perut pak dia semua. So kalau saya macam letih sangat kan, kita jangan tunjuk dia kita letih. Chill. Bapak dia akan selok baju. Bagi dia main perut dia. Terapi perut. Dia main perut dia. Okey. Seperti mana yang disebutkan tadi, mana setiap orang, setiap individu tu spektrumnya berbeza-beza tapi ibu bapa kena mainkan peranan. Contohlah sekarang, yang tadi Ryan dia umur 3 tahun lebih dah keluar dah pergi travel. Dia dah pergi Mekah 4 kali, dia dah pergi Korea, dia dah pergi Singapura, dia dah pergi Australia. Oh, dah jalan banyak dah tu. Tapi bagi mereka Washington yang tak pergi lagi. Belum lagi. Sepatutnya bulan ni pergi Washington. Tapi saya decided dia punya birthday tu penutup kita bawa pergi Mekah. Itu dia. Jadi sebenarnya kita nak tahu juga perbezaan kalau kita bawa pergi travel biasa dan pergi umrah. Tapi sekali lagi, tapi nak tanyalah juga kepada mana kalau bagi mereka yang sedang menonton kita pagi ni kata, rupanya ada cara untuk kita bawa anak-anak ini. Jadi kalau umur dia dah masuk sekarang ni dah lewat sikit 7 tahun ke apa ke, masih lagi boleh ke? Boleh. Dia macam ni, simple je. First, jangan tengok social media dan tengok dalam keadaan ekstrim. Banyak je budak-budak halin ekstrimnya hak besar ni pun. Yang mak mereka tak tunjuk. Tapi kita nak tunjuk kononnya kena pukul, kena lebam semua kerana anak autism ni. Teruknya. Habis. Jadi orang yang ada anak autism macam saya dulu masa bila 4 tahun ya teriak macam nak gila. My husband say, mami relax. That is our anak. Allah bagi yang terbaik dengan rezeki. So enjoy. You will miss the moment. Macam mana dia tiba-tiba, saya tahu tiba-tiba dia kelepiak tu macam tiba-tiba dia tak mau jalan kan dekat airport kan. Saya macam baru ni tiba-tiba sampai kat tempat tu lagi baik lambat semua kan. Dengan follower, "Oi Datin nak ambil kampung semua kan." Saya dah, okey Ryan tengah ni dah 8 jam kan. Saya kata okey relax. Itu saya kata okey. Sana Ryan dia autism, dia tengah stres. Kita keluar dulu. Kita bawa. Oleh kalau kita mampu, travel dengan orang yang dia comfortable. Macam Ryan, dia ada staff saya yang dia rapat. Macam katakan Kak Bella, dia Kak Mila, dia Kak Alia, dia. Bawa keluar dengan ni. Okey, kalau bila macam tu, kita terus bawa keluar. Kita jangan bila orang duduk ni kan, kita dah tahu, orang excited tengok kita bersembang semua kan. Kita larikan dia. Pasal dia tengah letih. Okey. Tips dia kalau kita baru nak bawa keluar anak kita, ialah satu, bawa keluar ke publik dulu. Okey, orang kata budak-budak autism tak boleh benda bising. Ryan pihak rock. Bawa pergi mall. Bawa pergi mall. Dan satu, jangan tarik tangan dia. Pasal bila kita tarik tangan dia, macam budak mana pun kita macam, awak hamba macam tu. Betul tak? Dia macam ni. Ryan selalu kita suruh tangan dia. 5, 4, 3, 2, 1. Kan follow mami sayang? Stand sayang kan mami. Kalau dia duduk atas lantai, duduk atas lantai. Jangan duduk cerita kat anak. Don't do that sayang, kotor. Semua tempat kotor. Tak usah duduk fikir, orang tengok I lah, anak kita panik. Dia duduk atas lantai tengah-tengah airport, kita duduk atas lantai tengah-tengah airport. You have to build rapport dengan dia. Bukan you nak cuba fixkan dia dalam dunia you. Macam nak contoh, kena hygiene, tak habis-habis dengan sanitizer. Jadi dia jadi
Stres lah. Betul. You very stressful, dia stress lah. Dia pun stres juga. Pasal kita transform kat dia. Ya. Okey, jadi emosi ibu bapa kena jaga. Okey, nak pergi travel mana sekalipun, ibu bapa tu kena mainkan peranan yang sangat penting. Kita kena duduk sama seperti mereka. Be fair to them. Okey, jadi itu dia. Tapi apa pun, nanti ini saja masa yang kita ada. Nanti insya-Allah kita akan bawa sesi yang seterusnya untuk kita berkongsi tentang trip travel bersama dengan anak istimewa. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai kita jumpa lagi. Dan untuk ini kita nak berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya 1 minit boleh? Ya, sama-sama kita hayati prinsip rukun negara. 5 prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Ada lagi ke yang tak hafal prinsip rukun negara ni? Jom kita hayati. Rukun bermaksud dasar, tiang, asas atau sendi. Dalam maksud lain, rukun bermakna tenang dan tenteram. Tahukah anda, pengisytiharan rukun negara dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Pada 31 Ogos 1970, rentetan peristiwa 13 Mei 1969. Apa akan berlaku sekiranya kita melanggar prinsip rukun negara? Akta hasutan serta beberapa peruntukan dalam kanun keseksaan adalah contohnya. Sama-sama kita menghayati dan amalkan prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama. #Demi Negara. Jumpa lagi. Teras perpaduan membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa.